Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan, terima kasih banyak-banyak kerana memberi ruang dan peluang. Saya tebar ni Yang berhormat Yang di-Pertua. Tapi saya cubalah dengan masa yang diperuntukkan. Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan wakil-wakil serta rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan Kerajaan Negeri kerana telah dapat dan berjaya membentangkan Belanjawan 2022 yang saya kira merangkumi semua perkara dan dalam saat-saat kegawatan ekonomi sekarang masih lagi mampu untuk membelanjakan tidak kurang daripada 1.657 bilion dan hasil yang dijangka adalah sebanyak RM1.507 bilion. Cuma Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, saya duk cari jadi tidak ada statement atau kenyataan sama ada bajet ini surplus ataupun defisit. Jadi kalau dapatlah pihak kerajaan negeri untuk maklumkan berapa defisit yang dialami dengan bajet yang tersebut itu. Saya juga nak mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak kerajaan negeri kerana juga memperuntukkan dalam bajet ini berkait dengan isu COVID-19. Cuma saya nak cadangkan di sinilah kalau boleh diberi pertimbangan agar kerajaan negeri juga dapat memperlihatkan juga kepada isu-isu mengenai pra dan pos berkait dengan isu COVID ini. Kerana memandangkan kebelakangan ini, kalau kita lihat daripada data 9 hari bulan November hingga 15 hari bulan November baru ni, kes yang berlaku adalah sebanyak 1,716 kes dan melibatkan kematian seramai 28 kematian. Jadi eloklah kalau dapat dipertimbangkan untuk bajet tahun hadapan juga perlu disediakan bagaimana untuk kita nak menangani ataupun bagaimana untuk kita nak membantu mereka yang terlibat, terutama kepada frontliner dan juga peniaga-peniaga, pengusaha beca, pengusaha bot penambang dan juga yang terlibat dengan industri perniagaan dan kerja sendiri. Lagipun kalau kita dengar daripada kenyataan pengarah kesihatan baru-baru ini yang telah disebut oleh rakan saya sebelum ini, bahawa penggunaan katil ICU COVID-19 ini sudah mencecah 84%. Cuma di sini saya nak dapatkan pengesahan disebabkan ada beberapa pihak yang telah berjumpa dengan saya. Salah satunya adalah warga emas yang menyatakan bahawa pencing warga emas ada yang sampai sekarang belum menerima. Jadi saya nak mendapatkan pengesahan lah sama ada betul atau tidak yang menyatakan bajet tahun ini masih lagi ada warga emas yang telah mengisi borang belum lagi menerima wang pencen tersebut yang sebanyak RM50 jadi berjumlah RM600. Dan satu lagi isunya ialah dalam bajet tahun ini ada juga disebut bahawa pengusaha teksi, pengusaha beca dan juga bot penambang akan dicarumkan dalam pekesok. Tetapi apabila saya dimaklumkan oleh pihak teksi airport bahawa mereka belum lagi menerima ataupun dimaklumkan bahawa mereka sudah dicarum kerana baru-baru ini bekas pengurusi teksi airport airport Kuala Terengganu meninggal, dan apabila saya berhubung dengan pihak Pekeso untuk mendapatkan maklum balas supaya boleh diambil tindakan, malangnya dimaklumkan oleh pihak Pekeso bahawa pemandu teksi di airport belum lagi dicarumkan dengan Pekeso. Jadi saya mohonlah supaya diambil tindakan yang segera kalau belum lagi dilaksana, dan kalau boleh, kerana saya melihat dalam bajet tahun ini tidak ada berkait dengan caruman Pekeso ini,
saya mohonlah untuk kerajaan negeri dapat pertimbangkan supaya dapat diperluaskan lagi caruman Pekeso ini kepada pemandu bot pelancong, kemudian usahawan-usahawan kecil, ibu-ibu tunggal. Saya rasa sesuai lah dengan ada tema dalam bajet tahun hadapan memperkasakan wanita. Jadi kalau berlaku apa-apa, saya melihat banyak faedah yang akan disediakan oleh pihak Pekeso dalam membantu mereka ini. Seterusnya saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan negeri dalam mewujudkan 4,000 peluang pekerjaan yang berbagai sektor. Saya ucap terima kasih atas keprihatinan. Cuma saya mohon kerajaan negeri dapat juga memberi tumpuan kepada peluang-peluang pekerjaan di bidang teknologi baru dan berpendapatan tinggi yang mulai muncul selaras dengan polisi revolusi industri 4.0 nasional atau dengan izin National 4IR Policy. Contohnya ialah artificial intelligence, genetic computing, geoengineering dan sebagainya. Dan seterusnya saya mohon jugalah dan saya nak ucap tahniah dan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana akur dengan permintaan kami dan rakyat. Apabila dalam bajet tahun hadapan ada dijenamakan baru iaitu dana raya atau dikenali sebagai IP3 sebanyak RM400 dan ada yang RM250. Walau bagaimanapun ini sudah pasti akan dapat melegakan golongan-golongan yang terbabit untuk bergembira di hari raya. Cuma saya mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri Kerajaan Negeri dapat memperjelaskan adakah bajet ini termasuk kepada semua golongan rakyat, termasuk rakyat bukan Melayu. Kerana adakah kalau rakyat kita menyambut Depa Bali, maka namanya Air Fitri ataupun Air Depa Bali. Begitu juga yang menyambut Hari Raya Cina. Adakah Air Raya Cina ataupun masih kekal dengan Air Fitri? Ataupun Air Kongsi Pak Chow. Itu pulang pada kerajaan negeri lah. I love you lah, jangan I love you sudah. Dan berkait dengan dana mahasiswa, saya nak ucap tahniah lah dan terima kasih pada kerajaan negeri yang prihatin kepada golongan muda termasuk pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi. Cuma saya nak mohon supaya kerajaan tidak menghadkanlah, sebab dalam bajet itu menghadkan pemberian kepada keluarga yang berpendapatan kurang daripada 4,000 sebulan. Saya rasa eloklah dalam kita nak menjadikan anak-anak negeri Terengganu sebuah rumah seorang graduan dan sebagai tanda appreciate kita kepada mereka atas kejayaan mereka belajar dan seterusnya menaikkan nama kerajaan negeri. Saya berpandangan kalau boleh kita bagi semualah kepada rakyat kita yang masuk universiti tanpa mengira berapa pendapatan keluarga mereka. Dan seterusnya, saya juga menyokonglah dengan bajet yang dibentang berkait dengan menggalakkan dalam bidang ekonomi, perniagaan. Cuma saya tidak nampak dalam bajet ini tentang perkara-perkara yang perlu dijelaskan oleh kerajaan berkait dengan insentif-insentif baru seperti diskaun, tapak, kilang, pengecualian cukai pintu dan lain-lain lagi yang boleh menarik pelabur-pelabur kita untuk melabur di negeri kita dalam saat-saat dan dalam keadaan yang begini. Dan akhir sekali, saya juga nak menyentuh tentang sektor pertanian. Kerana saya dapati bahawa kerajaan negeri telah membutuhkan sebanyak 2.25 juta bagi projek pembangunan padi. Tetapi dalam persoalan yang saya kemukakan, kenapa hanya diberikan tumpuan kepada tanaman padi sahaja? Saya ingin mencadangkan agar tumpuan juga harus diberikan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan rakyat, terutama tanaman yang bernilai tinggi serta mempunyai tempoh matang yang singkat seperti tembikar, cili, timun, pisang dan seumpamanya. Dengan keluasan yang terhad
rakyat boleh menggunakan kawasan sekitar kediaman mereka untuk memulakan projek pertanian bagi menjana pendapatan mereka yang terjejas sumber pendapatan, terutama yang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada kerajaan di atas pembentangan bajet yang bajet pada 2-3 hari pada hari Isnin baru-baru ini, dan saya turut menyokong bajet yang dikemukakan. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.